Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Shidi mengalu-alukan kedatangan semua dalam rancangan Celebrating Olympian yang dibawakan oleh channel Sport Attack, membina manusia melalui sukan. Yes, rancangan ini actually bersempena dengan Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang baru melabuhkan tirai kejohanan pada 8 hari bulan Ogos minggu yang sudah. Antara tujuan rancangan ini ialah untuk sama-sama berkongsi pahit maur serta pengalaman atlet Olimpik kita dalam memertabatkan serta membawa nama negara Malaysia yang kita cintai ini ke persada dunia. Ya, ramai yang sanggup buat apa saja untuk menang. Tapi sejauh manakah kita sanggup berkorban untuk menang demi negara Malaysia ini? Ya. Okey, dalam situasi pandemik yang berlaku sekarang, memang setiap orang terkesan dari segi fizikal maupun mental dalam menguruskan diri dan keluarga masing-masing. Kami dari Sport Attack, kita cuba untuk membawa olahragawan dan olahragawati yang hebat dalam rancangan ini. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan perkongsian mereka dapat dijadikan pelajaran untuk meningkatkan keupayaan fizikal dan mental kita. InsyaAllah. Alright. Tanpa berlengah masa lagi, kita dengan kenalkan Olympian kita pada episod kali ini. Beliau ialah Cik Shakira binti Masyayikh. Okey, Assalamualaikum Cik Shakira. Okey, boleh izinkan saya untuk perkenalkan kepada penonton sedikit berkenaan dengan Cik Shakira. Okey, penonton, beliau berasal dari Segamat Johor. Okay. Beliau merupakan atlet profesional dalam sukan memanah negara. Beliau sekarang ini sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia dalam jurusan Bachelor of Komunikasi. Okey, beliau ni dia dekat skrin. Beliau mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Tapi daripada biodata yang saya dapat, okey, beliau telah mula terlibat dalam kejohanan sejak daripada bangku sekolah lagi dalam sukan memanah ini sejak 2010, okay, sehingga 2016, ya, dan beliau daripada sekolah kemudian ke peringkat kebangsaan. Pada 2018 beliau telah memasuki ke peringkat antarabangsa. Antara peringkat antarabangsa yang pertandingan antarabangsa yang beliau masuk ialah pada 3rd Johor International Archery Tournament, ya, dan beliau mendapat pingat perak. Dan pada kejohanan 12 UPM Open Indoor Archery Championship peringkat antarabangsa, beliau mendapat emas pada kejohanan tersebut. Dan pada 2019 di Jakarta Open 2019 Outdoor Archery Championship, beliau memenangi 2 pingat, iaitu satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Okey, dan di Fast Archery Open Jakarta juga pada 2 tahun yang sama, beliau memenangi emas kali ini. Pada waktu tersebut, 1 emas. Dan disebabkan pandemik 2020, maybe tiada kejohanan yang besar yang terlibat. Okey, pada 2021 beliau memasuki pertandingan Paris 2021 Hyundai Archery World Cup Stage 3 dan final qualifying for the Tokyo 2020 Olympic Games. Itu penyertaan yang terkini sebelum beliau pergi kepada Olimpik Tokyo 2020. Syabas. Syabas kepada Cik Shakira. Yes, dia punya, kalau kita tengok daripada 2010 mula masuki pertandingan, begitu konsisten. Dia punya graf tu dia macam dia naik kan. Kemudian daripada penyertaan, hanya masuk penyertaan,
Seterusnya beliau mendapat pingat pada kejohanan yang beliau masuki. Alright. Okay, alright. Nak tanya Encik Shakira. Okay, apakah perasaan Encik Shakira apabila mewakili negara dalam Olimpik 2020? Bagi saya, aku rasa gembira sebab melayakkan diri ke Olimpik, sebab ini pun game saya yang ketiga yang paling besar. Sebab experience saya pun memang tak banyak, so saya just macam nak buat yang terbaik je lah ketika Olimpik tu. Macam tak fikir menang ke kalah, yang penting saya puatilah dengan prestasi saya. Sangat bagus. Semangat ataupun perasaan waktu tu yang boleh kata bukan senang nak terpilih ni. Bila terpilih tu boleh keep that high spirit lah untuk sukan Olimpik. Okey. Nak tanya, sejak bila menanamkan keazaman untuk mewakili negara ni? Macam sebenarnya saya berhasrat lah untuk mewakili negara ni dari sekolah sukan. Bila saya masuk sekolah sukan tu, dia macam coach tak banyak memberitahu, oh awak boleh masuk pelapis kebangsaan, boleh masuk nasional kalau awak punya ada performance. So dari situ saya boleh nampak saya punya perjalanan lah macam mana untuk macam as to be a national athlete lah. Maksudnya pilihan yang telah diberikan oleh sekolah kepada Cik Shakira lah untuk pilih dah memperkembangkan lah, macam dah menanam dalam fikiran lah di sekolah sukan. Ada tak siapa-siapa ataupun dorongan-dorongan lain yang membuatkan Cik Shakira untuk pergi lebih jauh? Of course keluarga saya, sebab memberi semangat untuk saya sampai saya ke tahap ni, dan coach-coach saya dan kawan-kawan saya juga lah yang memang banyak support saya dari saya bawah sekarang. Kalau dari bawah tu dari mana tu? Sejak bila terlibat dalam memanah ni? Saya terlibat dari memanah ni dari umur 9 tahun. Dari 9 tahun. 9 tahun, okey. Yang menyuruh saya lah untuk masuk memanah ni. And then umur 10 tahun lah baru pergi ke game peringkat daerah. So dari situlah macam journey memanah saya bermula. Maksudnya di sekolah waktu itu dah ada latihan memanah ataupun exposure memanah. Okay. Dah ada. Wow, hebat Bukan sebab saya tak mana pengalaman saya masa bersekolah, saya tak pernah jumpa sekolah saya ada aktiviti sukan memanah. Maksudnya bila saya interview dengan Ustaz Balia baru-baru ni, kenal Ustaz Balia Hidir beliau sebagai guru dan jurulatih pula memanah. Maksudnya di kebanyakan negeri Johor memang di sekolah-sekolah dah ada diterapkan asas memanah ni certain sekolah jugalah time tu, sebab mana pada waktu saya kecil memang tak banyak lah punya perkembangan dia, macam tak banyak pendedahan untuk anak macam untuk murid tu lah. Tapi alhamdulillah sekolah saya memang dari dulu dah ada memanah, so dari situlah saya macam terlibatlah dalam memanah ni. Okey, macam contoh masa sekolah dulu kan, kira kalau biasa kurikulum ni kebanyakannya dah diaturkan. Adakah masa kurikulum untuk memilih sukan manah tu atas pilihan cikgu atau pilihan Cik Shakira sendiri? Memang bila macam terlibat dalam memanah ni, of course memang dalam kurikulum tu pun memang kita terlibat dalam memanah lah, sebab dah ada pencapaian kan untuk pergi game, dan pun nampak ada peningkatan dari saya punya prestasi lah.
Bila nampak peningkatan tu, minat makin lama makin mendalam lah. Nak lebih jauh, nak lebih kata lebih tinggi lagi kalau boleh kan. Jadi sejak umur bila yang serius nak memanah ni? Serius, contoh nak jadi yang lebih daripada biasa-biasa punya. Nak lebih bila saya dah masuk bila saya menang MSSM lah. MSSM di waktu tu saya umur 12 tahun. Saya menang pingat perak ketika di Pahang lah masa tu. So actually sebenarnya dari game tu saya tak tahu tu peringkat kebangsaan. Cikgu macam kita pun macam apa, macam kita budak-budak lagi, tak tahu apa-apa. Cikgu macam tu cikgu cakap, kira awak tahu tak awak menang peringkat kebangsaan ni? Oh ya ke cikgu? So dari situ baru macam okay, sebenarnya saya boleh pergi jauh sebenarnya. Adalah saya punya luck di situ dalam mana. Sebab apa tahu? Kalau bagi saya pernah pegang panah tu, kan? Bukan senang pegang panah tu, sampai kadang-kadang kalau nak pemanah tu nak jadi bagus, jadi kematu jari tu. Jari tu jadi kematu kan. Jadi cabaran latihan memanah, nak dapatkan lebih cekap, lebih apa tu, kan akan ada proses kesusahan kat situ kan. Macam mana Cik Syakira boleh untuk atasi perkara-perkara tu? Contoh kematu, tangan kematu tak? Saya tengok video tu kan, saya tengok video yang masa Olimpik tu, orang lain semua pakai glove kat depan tau, ada macam glove kan. Tapi Cik Syakira tangan kosong je. Ini bukan untuk atlet pula sini. Saya macam just tak pakai apa-apa lah. Macam atlet tu sendirilah. Dia punya macam apa keselesaan lah. Keselesaan okey. Macam ni lah. Orang semua pakai ada macam guard untuk tangan ni kan. Saya kira biasa je kan. Tengok nampak tu lah. Tangan memang tangan dah biasa. Ataupun nak dapat lebih feeling ke tak pakai benda tu? Boleh macam saya cakap lah, memang setiap atlet tu dia punya feeling lain-lain. So macam memang ikut keselesaan lah atlet. Baik. Okey. Menarik, ikut keselesaan masing-masing. Sebab pengalaman daripada umur 9 tahun kan, 9 tahun mesti dah banyak rasa dan fine tuning tu dah banyak berlaku kat situ kan. Yang itu yang the best. Okey, kita tengok dah ada sedikit komen ataupun daripada penonton-penonton, kita bacakan sedikit. Okey, daripada Zahar Aikop, salam Syidi. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, daripada Ajos, daripada Zulkifli Ghazali. Assalamualaikum Syidi. Zahar Aikop, tahniah sukan atlet. Ada satu soalan ni. Okey, kita tahu Cik Syakira sekarang ni tengah melanjutkan pelajaran di UPM. Bagaimana memanah membantu fokus? Adakah dia membantu fokus dalam pelajaran? Ini soalan daripada penonton. Sebab macam ni lah saya cakap, memanah ni memang dia punya main dia fokus lah untuk kita aim target tu sendiri kan. So dari belajar ni macam lagi satu, memanah ni ada kaitan dengan mengira. Cara kita mengira skor kita sendiri. So dia boleh membantu kita lah dalam matematik. Dari memang memanah memang sebenarnya menggunakan otak, keseluruhan otak. Kita menggunakan dengan fokus, punya tangan kan. So belajar pun kita memang kena guna otak. So memanah dapat cerita atlet tu punya otak untuk fokus belajar, untuk macam mengembangkan lagi knowledge lah seorang atlet tu macam. Menarik. Sebagaimana yang dikongsikan oleh Ustaz Balia juga, ini Olympian sendiri yang bagi tahu.
dan beliau sendiri tengah belajar dalam jurusan peringkat universiti kan. Jadi bagaimana memanah tu membentuk jati diri beliau dan membantu daripada pembelajaran beliau. Jadi amat-amat kalau ikutkan memang amat-amat digalakkan lah sukan memanah ni. Betul. Baik, okey. Sebab tadi kita mula-mula tadi kita sebut kan sekarang ni kita dalam pandemik, dalam situasi pandemik, banyak yang orang sekarang ni terganggu daripada segi emosi kan, mental kan. Yang itu yang kami nak kalau apa yang daripada pengalaman Cik Shakira yang boleh dikongsikan kepada kami semua ni untuk still stay fokus kan, stay tenang kan. Kalau saya tengok video tu tenang, senyum aja kan. Lepas panah tu senyum aja kan. Boleh ceritakan tak macam mana boleh stay fokus dengan tenang macam tu? Apa yang Cik Shakira setkan dekat Minda? Sebab untuk game Olimpik ni memang macam saya memang target untuk kepuasan diri saya je, untuk macam result saya sendiri. Saya tak fikir menang ke kalah ke, sebab bila kita fikir menang memang jauh lah. Saya punya experience dengan atlet lain memang jauh beza, sebab diorang dah banyak pengalaman, umur diorang pun dah macam tinggi lah daripada saya kan. Saya just hanya ada 3 game ternama yang besar, so saya just gunakan experience saya yang 2 game saya just gunalah. Saya macam target untuk diri saya lepas untuk diri saya, kepuasan diri itu pun dah bagi saya pencapaian yang baik lah untuk saya. Untuk tenang tu pun coach saya lah macam banyak cakap, macam first memanglah saya macam stress jugalah, sebab kita punya pressure kan dari Malaysia untuk dapatkan pingat ke, tapi saya fikir memang kita kena sedar diri lah. Macam saya punya pencapaian sampai lagi ke tahap tu. So saya just macam fokus untuk diri saya je lah. Itu yang membuatkan pressure macam pressure tak tinggi sangat. Saya boleh fokus untuk diri saya lah. Yang membuatkan saya tenang lah dalam scoring, dalam shooting lah. Ada tak amalan-amalan yang tertentu? Contoh sebelum ataupun sedang, biasanya apa yang dilakukan untuk maintainkan mindset macam tu? Ada tak amalan-amalan tertentu? Of course lah, dalam solat macam kita doa beri macam ketenangan ketika shooting tu, dan ada jugalah kita buat imagery kan before shooting tu, dan yang paling penting dalam mana ni breathing kena jaga ketika competition. Breathing macam deep breathing tu untuk bagi relax lah. Boleh tunjuk contoh tak macam mana deep breathing tu? Breathing macam tu je lah, macam kita tarik nafas biasa, cuma kita deep, macam bukan perut bukan kembung, kita just macam perut biasa, kita just macam tu je. Tu maksudnya bila memanah tu, maksudnya kita kena able to hold kita punya nafas tu lama ke macam mana? Macam mana? Kena hold nafas ke apa masa kita tarik panah tu? Cik Shakira tarik panah tu, Cik Shakira hold nafas ke ataupun macam mana? Dia macam dalam shooting tu, time saya tarik tu kita tarik nafas, and then time hembus tu time kita dah sampai ke sini baru kita lepaskan. So otot-otot kita akan jadi relax, dia akan jadi relax, memudahkan untuk tarik lah. Situ pun kena ada training jugalah, bukan sekali kita dapat macam tu. Okey, maksudnya lagi lama kita dapat tahan nafas tu lagi bagus ke macam mana dalam training? Tak semestinya lah, dia macam bergantung pada orang tu juga. Tapi saya shoot laju, so macam untuk breathing tu macam tak sangat lah, macam tak kacau.
saya punya macam apa, performance lah, macam shooting saya tak kacau sangat. Okey, contohlah kan, bila kita ada pressure, contoh macam tadi Cik Syakira kata ada pressure macam-macam gangguan tu, maksudnya Cik Syakira akan mulakan dengan tarik nafas dulu ke? Tarik nafas, lepas tu fokuskan kepada apa yang nak saja, begitu Betul. Bukan begitu? Okey, penonton, kalau Performance je lah, kita punya shooting lah. itu dalam shooting. Maybe kita boleh praktikan bila kita ada stres ke ataupun apa-apa mengganggu fikiran kita. First, tarik nafas. Kan? Kemudian fokus apa yang kita nak. InsyaAllah. Terima kasih. Ni perkongsian yang baik ni. Daripada Olimpian ni. Okey. Alright. Ada lagi soalan daripada penonton ni. Cik Zulkifli Ghazali. Boleh tak kongsikan macam mana kiraan skor dalam sukan memanah? Kiraan skor? Oh, untuk scoring Untuk scoring tu round. Sebab dia berbeza. Tak kisah yang mana satu. Kalau yang ikut macam tadi tu, yang video tadi tu, macam ni yang dikira skor tu? Macam contoh Olympic round lah. Olympic round, setiap atlet ada tiga arrow saja. Okay. And then contoh pihak shoot 999, so total dia 27. Saya shoot 998, so total dia 28. So pihak lawan akan dapat 2, saya dapat 0. Macam tu. Contoh kalau saya dapat 999, pihak lawan pun dapat 999, 27. So dari situ pihak lawan dah dapat 3, saya dapat 1. Macam tu. Sampailah pihak lawan, bukan pihak lawan lah, salah seorang yang dapat cecah 6. So dia lah pemenang dia, macam tu. Oh, maksudnya setiap orang pertandingan ni consider siapa yang dapat sampai 6 dulu, dia kira menang lah. Ya, betul. Tapi yang macam contoh, macam saya cakap ni tie lah, 5-5. So dia ada buat shoot off. Shoot off tu hanya satu batang saja. Dan macam contoh atlet tembak 10, saya tembak 9, so atlet tu menang. Macam penalti lah. Kalau ni tambah lagi satu kalau sama. Okey, menarik sukan memanah ni. Ya, kalau tengok dekat video tu kan, kalau saya tengok rakaman yang sebelum ni, masa yang kali pertama menang tu, dia punya rasa gembiranya Cik Syakira tu kan. Perasaan tu, perasaan happy tu, perasaan, sebab saya tengok juga komen-komen penonton dekat bawah kan. Cakap Cik Syakira muda lagi, 20 tahun. Banyak lagi boleh pergi, boleh peluang jauh kat depan, maksudnya besar lagi. Maksudnya lepas Olimpik ni, Cik Syakira ada tanam azam lagi tak untuk pergi lagi Olimpik? Lepas ni Olimpik mana 2024 di Paris ada tanam azam ke? Adalah, insyaAllah lah. Macam saya pun ada cakap dengan coach, boleh kot kita macam untuk team pula kita fight. So kalau untuk team, orang lah yang akan pergi. So itulah best lah. Macam at least saya tak macam sekarang kan saya pergi Olimpik seorang-seorang macam sembunyi lah, tak ada team. So aku rasa best lah. Kalau daripada segi pendapat atau pandangan Cik Syakira, apa perkara yang boleh ditambah baik daripada Olimpik yang baru-baru ini kepada untuk masuk untuk pergi ke Olimpik yang akan datang? Apa yang boleh ditambah baik? Sebab kita bukan nak cakap atlet pemanah Malaysia sekarang macam wanita bukan terbaik sangat. Cuma kita orang ada kekurangan dia yang macam opponent lagi tinggi lah, macam dia lagi tinggi. So orang memang kena kombinasi dalam team, memang kena penting. Dan ketahanan mental lah, dari skill pun kita kena tingkatkan lagi.
scoringnya, dengan mentalnya, confidentnya dalam shooting tu pun memang kena tingkatkan lagi. Banyak benda untuk ubah lah balik. Sebab untuk untuk tim melayakkan ke Olimpik pun memang cabaran dia susah. Sebab banyak negara yang mempunyai atlet yang bagus lah, seperti Korea, Mexico. Itulah. So Malaysia memang kena hard work jugalah untuk melayakkan diri ke Olimpik seterusnya. Boleh ceritakan kat kami tak macam mana bagaimana hard work yang Cik Syahira katakan tadi tu? Kita nak rasa tu, dia punya hard work tu. Nak rasa. Macam bagi saya, hard work dia memang kena lagi-lagi ni lah, kena macam kita selama ni letak 100% dalam training. So kita kena letak 200% maybe untuk training. Memang kena lagi fokus, kena mental, kena kuat lagi, sebab makin hari opponent makin hebat, makin meningkat dia punya performance. So kita pun kena kejar dia. So dari situ inilah macam saya cakap lah, performance, scoring, banyaklah kena tingkatkan lagi. Maksudnya rutin latihan yang biasa ni kena ditingkatkan lah. Betul. Dengar tu penonton ya. Sebelum ni dah ada rutin dah nak jadi Olimpian, tapi untuk sebabkan keazaman lagi, untuk kekalkan, untuk terlibat lagi Olimpik yang akan datang, dah kena meningkatkan lagi rutin, kan? Kalau biasa training pagi-pagi tu pukul berapa? Ataupun satu minggu tu berapa kali training memanah ni? Macam setiap hari lah memang ada, kecuali hari Ahad, hari Sabtu half day. Macam pagi selalunya, contohlah kalau ada kelas macam ada kelas sekarang, pagi tu saya training sekejap dalam pukul 7 sampai pukul 9.30. Then saya balik pergi masuk kelas, and then petang tu 2.30 sampai 5.30. Macam tu lah. Tengoklah macam apa, saya punya jadual kelas jugalah tentu. Sebab kalau ada kelas memang kita orang full time lah, dari 8.30 sampai 11.30, and then petang 2.30 sampai 5.30. Sangat padat jadual dengan ni, dengan latihan lagi, kan? Tapi kalau kita dah set kan, kalau kita set kan nak kejar cita-cita tu, dia tak ada yang mustahil dia tak ada. Lepas tu masuk. Yes. Memang kita akui, macam contoh baru ni, perkongsian dengan atlet Olimpian kita, Watson Nyambek, kan? Beliau dalam di perkongsian baru-baru ni, beliau bagi tahu masa sebelum melayakkan kesukan Olimpik tahun 1986 tu, dia ada satu kejohanan. Di Atlanta, dia ada satu kejohanan ni baru tu dia nak berentak dengan Azmi Ibrahim. Tapi sebelum tu sebenarnya dia injet. Tapi sebabkan dia punya semangat yang tinggi tu, dia siap sorokkan injet dia tu daripada coach dia. Takut nanti bila coach dia tahu, dia tak dapat berlatih. Macam tu sekali pengorbanan coach Watson Nyambek untuk dapat sampai ke Olimpik tu, cita-cita yang besar tu, kan? Begitu juga saya nampak tadi perkongsian daripada Cik Syakira, dengan belajar dia, nak kena belajar. Lepas tu jadual latihan lagi. Lepas tu nak maintain maintainkan mental lagi, kan? Jadi memang bukan senang, bukan senang tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi Olimpian. Jadi kita doakan semoga, kan, Cik Syakira kita ni dapat terlibat lagi dengan Olimpik yang akan datang. Sebab lepas antara yang beliau kongsikan, bila satu atlet ni dia masuk peringkat Olimpik, dia akan improvise lagi. Jadi kita tak boleh duduk
pada 100% punya kebiasaan rutin, kena tingkatkan juga. Macam tu 2 kali, double lagi tu. Tapi bila dah double macam tu, macam mana setting mindset Cik Shakira untuk nak hadapi tu? 2024 ni considernya lagi 3 tahun tu. Macam mana nak kekalkan? Ada ke setting goal yang kecil-kecil ke untuk mencapai goal yang besar tu? Betul jugalah, sebab kita pun tak boleh fikir untuk Olimpik je. Kita pun ada mata SEA Games, Commonwealth. Kita kena fikir jugalah. Itu ibarat macam short term plan lah. Itu memang kita kena achieve lah juga untuk kita tengok performance kita tahap mana kan. Baru kita dapat ukur kita punya prestasi untuk ke Olimpik nanti. Macam tu. Menarik. Menarik. Maksudnya goal yang kecil-kecil tu akan maintain setting Cik Shakira. Maintain dia punya setting tu sampai ke goal besar. InsyaAllah, mudah-mudahan kami doakan semoga berjaya. Kali ni InsyaAllah pingat emas. Pingat emas. Sukan pemanah kita. Amin. Okey, kita berehat sebentar. Kita bagi laluan kepada iklan. Nanti kita sambung balik. Penonton diharap bersabar untuk kita ikuti semula apa lagi perbincangan yang kita akan bincangkan selepas sesi break ni. Okey, Cik Syakira. Terima kasih kepada penonton yang masih setia bersama dengan kami dalam rancangan Celebrating Olympian bersama dengan Cik Shakira. Ya, ramai yang sanggup buat apa saja untuk menang, tapi sejauh manakah kita sanggup berkorban untuk menang demi negara? Okey, jom kita teruskan lagi bersama Cik Shakira. Okey, Cik Shakira. Tadi kita dah tanya macam mana rutin semua, kan? Kita kalau boleh nak rasa juga dia punya pahit maul tadi tu. Kan? Macam saya dah cerita tadi, kalau Wak Senyambik tu dia berkorban dalam untuk diinjek pun dia senyap. Tapi kalau daripada zaman kata terlibat daripada 9 tahun dan 10 tahun tu, kan?
Macam mana perjalanan, pengalaman atau cabaran, rintangan sehingga sampai bergelar atlet Olimpian ni? Boleh ceritakan? Untuk saya sampai ke peringkat nasional ni, macam melayakkan diri ke nasional ni, jangka masa saya 11 tahun jugalah. So lama. Lama juga. Sebab macam saya dari umur macam saya cakap lah, saya start dari umur 9 tahun sampailah umur 12 tahun. So memang time umur 12 tahun tu saya tak banyak masuk kelas sebab terlibat dengan SSM, MSSJ macam tu. So time tu kan UPSR, memang pengetua macam guru besar saya cakap, Syakira, saya baru nampak muka awak hari ni. Itu pun lagi seminggu untuk menduduki peperiksaan IPS time tu. So macam alhamdulillah lah, saya punya result pun okay time tu. So macam, and then bila form 1 tu saya dapat masuk ke Sekolah Sukan Malaysia, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail di Johor. Dan saya kena berpindah ke Sekolah Sukan Malaysia Pahang sampailah 2017. And then saya dapat 2017 tu saya dapat melayakkan diri untuk masuk ke program pelapis kebangsaan lah di bawah Majlis Sukan Negara. So selama tahun, and then pada tahun 2020 saya masuk ke national team sampai sekarang. So macam pengorbanan saya tu memang panjang jugalah. Yang paling saya ingat lah pengorbanan saya, sebab saya punya performance time tu memang tak ada peningkatan waktu saya di pelapis kebangsaan. Memang struggle jugalah dengan saya punya skill, ada banyak salah lah dengan saya punya scoring macam rendah macam tu. Tapi pada umur 2018 lah, saya 2019 saya macam dapat build up balik saya punya performance tu. So adalah macam pengorbanan tu memang perit jugalah, sampai saya macam ni nak stop ke apa, macam penat jugalah. Macam apa kita boleh, macam saat time tu saya rasa give up jugalah untuk dalam memanah ni. Tapi bila tiba-tiba ada satu hari tu saya dapat buat skor yang terbaik lah, sececah 300. So time tu saya cakap okay, macam kita dapat lah, performance tu ada lagi. So alhamdulillah lah, dalam jangka 2 tahun jugalah saya punya performance down. Memang time tu memang pemikiran pun memang nak stop macam tu. Tapi fikir macam keluarga, kita punya sekolah lagi kan time tu. Tapi saya macam sama berkorban lah untuk saya punya performance tu. Dan alhamdulillah ada peningkatan, dan sampai sekarang lah dia macam konsisten lah saya punya performance. Adalah peningkatan tapi macam sikit-sikit macam tu. So at least bagi saya ada performance saya tu okey lah, dikira okey lagi. Untuk saya lah, berpuas hati jugalah dengan prestasi saya. Ada tak pengalaman pahit dalam sepanjang waktu tersebut? Macam biasalah pengalaman pahit. Di pelapis kebangsaan kan, macam kita punya training pun struggle juga. So kadang-kadang pernah kena denda sebab macam tu time puasa. So saya kena jogging, macam satu team kena jogging. Wow. Cakap stop, kita orang stop. So macam itu macam pahit jugalah bagi saya, sebenarnya susah untuk lepaskan. Tapi dari situ kita boleh macam apa, kenangan pahit tu lah yang membuatkan kita berjaya sekarang. Terima kasih Kak Coach tu. Terima kasih juga Kak Coach Kalau coach menonton, terima kasih banyak sebab buatkan Syakira ni lebih tabah, lebih berdaya tahan, berdaya tahan untuk meneruskan perjuangan. Sebab saya apa yang Cik Syakira kongsikan tadi tu nak down ada kalanya nak down tapi bila up tu, bila tengok skor menarik kan. Selain daripada dorongan parents, ada tak dorongan-dorongan lain yang membantu
Cik Syakira untuk menghadapi situasi yang begitu? Macam begitu, macam banyak coach lah. Coach kadang-kadang bagi kakak semangat, macam awak kena buat ni, awak kena buat ni. So dari situ kita macam dapatlah sikit-sikit. Sebenarnya kita punya performance tu ada, cuma kita time tu tak dapat, macam tak feel lagi kita punya shooting. Sebab tu kita macam susah untuk adapt lagi dengan skill tu. So bila kita dah dapat tahu, kita faham dengan skill kita, so dari situ kita macam faham lah, macam kita nak cakap matang lah untuk dari matang dalam sukan memanah ni. Macam tu. Time tu pun kita pun dapat kawal lah, macam kita pun nampak perbezaan mental kita makin lama makin meningkat, makin confident lah dengan kita punya performance, kita punya shooting macam tu. Kawan-kawan pun ada juga lah, memang dia pun tahu saya pun kadang-kadang boleh nangis. So bagi support juga. Oh, kawan-kawan bagi support jadi kawan-kawan ramai ke kawan-kawan Cik Syakira? Ramai. Itu ada 6 orang juga lah. Satu tim. Sentiasa menyokong kalau dalam down akan sokong Cik Syakira untuk bangkit balik. Ada tak perkara yang teringin sangat nak buat ataupun nak dapat, tapi sebabkan pengorbanan ni Cik Syakira tak dapat? Dah dapat ke perkara tu ataupun masih lagi belum lagi? Teringin. Teringin sangat. Tapi tak dapat sebab terpaksa lalui latihan. Ada? Macam umur macam apa, bila saya dah habis prayu, ketika saya di sekolah sukan Bukit Jalil, sebenarnya saya berfikir untuk stop memanah tau. Tapi macam saya fikir macam nak bebas lah, macam orang-orang lain, tak ada training, penat lah macam di training kan macam tu. Tapi bila saya dapat tawaran untuk pergi ke national, so time tu saya macam sebenarnya awal dah letakkan kau punya memang journey dalam memanah macam tu. So dari situ saya macam tanamkan balik lah saya punya minat lah, bukan dah minat, macam kita punya effort lah dalam memanah ni. So dari situ baru kita adalah performance dia macam tu. Yes, maksudnya kat situ dapat dia terpilih, dapat tawaran tu, jadi penyuntik semangat lah. Dah hilang dah benda-benda yang lain yang susah-susah tu hilang. Ya, tapi tetap kalau bagi kami kan, bagi saya especially kan, kesusahan tu tetap susah. Tetap rasa susah tu tadi. Tapi bila perjalanan yang susah tu untuk menjadikan seorang Olympian kan, membantu, nampak banyak membantu daripada segi macam Syakira tadi kongsikan, mematangkan atlet tu sendiri ya. Alright. Okey, selain daripada tu, ada tak lagi yang nak kongsikan dengan kami ni? Pengalaman. Ada tak lagi yang rasa tak boleh dilupakan? Ada banyak tak perkara yang tak boleh dilupakan lagi? Di sekolah sukan kot, biasalah macam kita kena jogging setiap pagi pukul 6.30. Saya kena jogging, macam satu tim lah kena jogging track di olahraga tu, track olahraga 10 round. So setiap pagi? Setiap pagi ya? Ya, setiap pagi kecuali hari Sabtu dengan Ahad. Di sekolah sukan lah. Time tu lah macam baru macam journey saya dalam manah macam yang serius lah juga. Katakan. So kita kena denda jogging sambil bawa bow. Bukan senang ya tuan-tuan ya. Bukan senang nak senang. Nampak aja pencapaian dapat jadi Olympian. Tapi dia punya journey, perjalanan nak sampai ke tahap menjadi seorang Olympian tu memang sangat sukar. 6.30 pagi
Kita 6:30 pagi banyaknya angkat tarik selimut je ni. Tarik selimut kan. Tapi 6:30 pagi berlatih, berlari, berjoging. Oh, ya memang boleh rasalah. Ni dapat dirasakan. Tadi saya minta kongsikan kan. Ni ada rasa sukar tu. Sukar nak berlari tiap hari berlari kecuali Sabtu Ahad. Untuk menjadi yang terbaik ni. Terima kasih Syakira atas penceritaan dengan pengalaman tu tadi. Moga kita semua ni ada sebenarnya yang susah, yang pahit tu yang akan dapat jadikan kita seorang yang lebih tinggi nilai kita kan. Macam kalau atlet akan jadi lebih bagus. InsyaAllah kita nak jadi lebih bagus, memang kita kena tempuh pengalaman yang sukar tu. Okey Cik Syakira, ada tak sebagai atlet yang dah berjaya ke peringkat Olimpik ni, ada tak pesanan-pesanan kepada atlet-atlet yang baru? Atlet-atlet yang baru kepada atlet-atlet baru, satu, okey. Pesanan kepada para penonton kita daripada segi untuk menyokong ke ataupun support atlet Olimpik. Okey. Dan pesanan kepada ataupun dua tu je lah dulu. Dua tu je dulu. Okey, silakan. Okay. Kepada atlet-atlet memanah lah yang ingin macam masuk dalam memanah dan dunia memanah ni, kena ingat, kena macam perjalanan untuk menjadi seorang pemanah yang berjaya tu, dia punya proses memang lama. Sebab tu kita kena hargai kita punya journey lah. If macam kita hargai journey tu, kita faham macam mana kita punya pengorbanan, kita punya penat, lelah kita selama ni. Dari situ kita dapat mematangkan diri kita lah. Yang paling penting, kita punya ada usaha lah dalam bila kita dah kecipung dalam sesuatu perkara tu, kena ada usaha, kena ada minat juga. Kalau tak minat tak boleh pergi juga kan. So kena ada minat, ada usaha. So insyaAllah boleh pergi jauh lah. Kita tak boleh bandingkan sangat lah diri kita dengan orang lain. Macam akak ni dah pergi Olimpik, saya tak pergi Olimpik lagi macam tu. Bukan kita tak boleh contoh untuk orang tu, tapi kita jangan merendahkan diri kita sebabkan kejayaan orang tu. So sebab tu saya cakap kena hargailah kita punya journey selama hidup ni, dalam kehidupan ni. So kepada peminat-peminat sukan tanah air ni, terima kasih dan saya amat menghargai atas sokongan yang diberikan selama ni di sepanjang Tamasya Olimpik Tokyo. Saya sebenarnya first time bila orang support macam ni, sebab saya first time pergi game yang besar-besar macam ni dan orang tertumpu kat kita kan. So macam ramai orang, saya terharu jugalah. Sebab ramai juga yang macam DM, wah akak menang, macam akak wah macam hebatnya. Saya macam okay, selama ni orang nampak lah saya punya, sebab selama ni memang orang nampak saya punya performa macam tak tinggi sangat. Tapi bila saya masuk macam melayakkan diri ke Olimpik, orang nampak saya. So Alhamdulillah lah, terima kasih sangat-sangat lah. Kami nampak. Kami nampak. Alhamdulillah. Terima kasih sokongan dan terus menyokonglah atlet-atlet yang akan bertanding Tamasya yang akan datang. Baik. InsyaAllah. Okey. Ada tak impian yang ingin dicapai sebagai masih seorang atlet? Ada tak impian yang belum dicapai? Sebagai apa? Sebagai seorang atlet, ada tak impian yang belum dicapai atau nak dicapai, yang ingin dicapai? Of course lah, impian saya pada masa akan datang untuk melayakkan diri ke Olimpik Paris 2024 bersama dengan saya lah. InsyaAllah dengan game-game yang macam SEA Games, InsyaAllah lah kita dapat ingin macam dapatkan pingat lah untuk tim. Untuk individu bukan saya cakap sebenarnya individu untuk game-game yang besar macam ni, dia macam luck untuk seseorang. Bila sesuatu
Kalau kita tengok jugalah kita punya mental dari situ. Mental kita kan ada down dengan naik macam tu. So apa-apa pun, so dengan team lah kita dalam memanah ni memudahkan untuk orang tu capailah matlamat. Yes. Okay, lagipun kita baru ni hanya hantar 2 orang aja pemanah ke Olimpik. Satu daripada kategori perempuan dan satu lagi lelaki, kan? Jika kita boleh ramai lagi pemanah-pemanah kita boleh keluarkan daripada negara kita, pemanah-pemanah, maybe dia punya game akan different lagi Cik Syakira kan. Dia punya semangat tu lagi membara kan. Jadi tadi tu Cik Syakira pesan, kalau boleh banyaklah atlet, cita-cita tu biar besar, atlet-atlet memanah kan. Kalau boleh banyakkan pesaing-pesaing lah kan, betul. Banyak pesaing-pesaing untuk Cik Syakira ni. Adakah begitu? Cik Syakira suka pesaing? Yes. Sebab bila ada persaingan, baru ada ada peningkatan. Peningkatan. Dan bila peningkatan, masing-masing akan duduk, dia bukan menurun, dia akan masing-masing akan cuba duduk di atas. Dan insya-Allah kita tahun 2024 kita dapat hantar lebih ramai atlet memanah ke Sukan Olimpik 2024. Cik Syakira suka kalau ada ramai geng. Baru ni dia seorang aja. Yang baru ni yang lawan dekat video tu, dia jual dia dapat pingat acara berkumpulan. Kita tak ada kumpulan. Kalau ada kumpulan mak ada can lah kan. Maybe ada can dapat pingat macam dia, tapi taklah tak rasa gugup ataupun maybe menambahkan lagi semangat untuk kurang-kurang lebih fight lah dengan pemanah-pemanah negara-negara lain. Yes. Jadi kita harap kalau macam tu kan, apa pendapat Syed Syakira kan? Apa yang boleh dibuat? Tadi kita sebut kita nak ramai atlet-atlet lagi pemanah yang high profile. Apa pendapat ataupun ada cadangan ataupun just cadangan Cik Syakira, apa yang boleh kita lakukan? Contoh maybe daripada pihak kami ke, ataupun siapa yang mendengar ni, yang mendengar ni bukan ada penonton, maybe ada yang lebih yang boleh membantu dalam perkembangan sukan memanah ni. Boleh kongsikan? Sebab kita pun macam cakap pandemik ni memang kurangnya pertandingan. So sebab tu kurangnya pendedahan lah untuk atlet-atlet ni. So saya mengharapkan lah macam perbanyakkan lagi tournament-tournament dalam Malaysia ni, kerapkan lagi. Sebab semakin kerap, semakin kita dapat tahu mistik-mistik kita dan semakin kita faham lah kita punya situasi dalam pertandingan tu. Walaupun kita training hari-hari pun, belum tentu situasi sama untuk game tu. Pressure dia daripada pihak lawannya memang berbezalah dengan training dengan pertandingan. So bila kita dah kerap dalam pertandingan tu, so kita dapat tahu kita punya kesalahan bila dalam training, bila dalam game macam tu. Saya mengharapkanlah bila pandemik ni dah habis, insya-Allah lah masih ada tournament untuk memanah ni lah. Baik, kami daripada Innotex kami banyak tumpuan kepada acara sukan olahraga dan macam swimming. Tapi sangat menarik juga, maybe kami berbincang bagaimana boleh membantu Innotex daripada segi memajukan sukan memanah tanah kita ni. Sebab itu atas perkongsian dan pandangan daripada atlet-atlet, especially atlet Olimpik kita,
maybe kita boleh bantu buat sesuatu. Di antara inilah platform kami cuba buat untuk kami bantu. Kami ketengahkan. InsyaAllah kita kita bekerjasama apa yang kita boleh buat lebih baik lagi untuk untuk sukan tanah air ini. Alright, terima kasih banyak Cik Syakira atas perkongsian. Banyak lagi nak tanya ni tapi masa tidak mengizinkan. Masa tak mengizinkan. Tapi nampak tenang aja. Muda je Cik Syakira ni. Saya pula rasa gugup kan. Cik Syakira muda tapi dia tenang. Maybe sebab memanah dan exposure beliau di peringkat antarabangsa menjadikan beliau lebih tenang, lebih fokus kan. Banyak perkara yang dapat kita belajar pada hari ini. Okay. Dan saya dengan kesempatan ni saya pun nak ucap terima kasih banyak kepada Cik Syakira kerana sudi kalau bahasa Jawa sudi mampir. Sudi mampir ke rancangan kami ini. Okay, sudi datang bersama berkongsi dan ucapan terima kasih saya juga kepada khusus untuk Pusat Sukan UPM, Universiti Putra Malaysia, terutamanya kepada Dr. Hanafiah. Kenal Dr. Hanafiah? Dan Encik Muhammad Malik Tobas, ex-Olympian kita tu. Dengan atas kerjasama beliau, okay, dengan mengaturkan sesi perjumpaan Cik Syakira dengan kami. Okay. Dan ucapan terima kasih juga kepada penonton yang setia bersama kami ada daripada permulaan sehinggalah ke akhir rancangan ini. Terima kasih banyak dan terima kasih juga atas soalan-soalan yang ditujukan kepada kami. Okay. And then terima kasih kepada penaja dan yang semua yang terlibat di belakang tabir. Tadi yang saya dah maklumkan, ada yang lupa saya nak maklumkan juga. Saya ucapkan terima kasih atas sokongan. Okay. Dan untuk makluman penonton semua, teruskan subscribe dan sokong channel kami, Sport Attack Channel ni, membela manusia melalui sukan, developing people through sport. Itu kita punya visi tu Cik Syakira. Kita membela manusia melalui sukan dan bermula dengan kami. Kami buat dulu insya-Allah. Dan rancangan terdapat juga beberapa rancangan di Sport Attack ini seperti rancangan Feed Family. Itu rancangan yang dihostkan oleh saya juga. Saya juga pada setiap hari Ahad jam 3 petang. Dan rancangan ini ialah berkisar tentang keluarga dan kesukanan. Macam mana kita nak buat keluarga kita fit. Bila fit, apa-apa kerja pun boleh buat. Fitness. Okay, kami juga ada rancangan Info Santai Sport Attack yang bersiaran setiap Ahad pada jam 9.30 malam. Okay. Program ini juga akan mengumumkan pemenang-pemenang bagi kuis yang disiarkan dalam channel tersebut pada hari Isnin, Selasa dan Rabu sebelumnya. Jadi sebelum daripada rancangan sebelum Info Santai hari Ahad, kita akan ada siaran-siaran sebelumnya untuk kita macam mana nak dapat kita nak terlibat untuk mengikuti dia punya kuis-kuis tersebut. Okey. Dan dia akan diumumkan pada hari Ahad. Dan info santai ini juga berkenaan dengan informasi-informasi berkenaan sukan. Sama ada sebelum, semasa dan apa yang kita boleh buat untuk akan datang. Info santai. Okey. Dan kami juga ada rancangan program LOL, Lesson of Life with Lots of Love, bersama dengan Cem Hussein. Cem Hussein, ini satu rancangan motivasi. Motivasi untuk kita meningkatkan motivasi kita lah, especially dalam situasi pandemik sekarang. Memang semua orang terkesan. Tapi kita nak bersama-sama. Apa yang kita boleh buat untuk bantu bersama-sama. Ini antara apa yang kami dapat lakukan di channel Sport Attack ini. Kami bawakan siaran motivasi. Okey. Dan kita juga ada Welcome Back Virtual Run. Welcome Back Virtual Run kita sempena
Hari Merdeka ini kita buat Merdeka Challenge. Kalau Cik Syakira berlari pagi-pagi tu setiap hari kan. Ni berlari, register berlari ada dapat hadiah. Register free je. Dia alu-alukan dan ajak kawan-kawan yang menyokong Cik Syakira tu join sekali acara ni. Boleh ikut, boleh tengok link kita nanti di Sport Attack Merdeka Challenge. Kita ada acara larian. Kalau minat basikal, ada basikal juga. Boleh pilih. Dan yang bestnya dia tidak terlampau berat. Kita boleh campur-campur. Contoh hari ini 5 km, campurlah besok sampai close date dia. Dapatlah 42, maybe dapat awal kan, maybe dapat ngam-ngam. Okay. Dan akan free registration dan dapat hadiah lagi. Okey. Yang paling penting kita nak sambut kemerdekaan kita ni dengan kita sendiri yang merdeka. Kita sendiri yang merdeka, merdekanya diri kita ni dengan kita sanggup keluar kita korbankan fizikal kita, mental kita nak lari, sanggup daripada tak nak lari. Kalau dah lari tu join supaya inspire yang dia ada untuk berlari bersama. Kita bangkit bersama untuk kita kita jadi lebih baik dan kita tingkatkan fizikal dengan mental strength kita. Okay. Alright, sampai berjumpa lagi di minggu hadapan bersama atlet Olimpik kita yang lain, insya-Allah. Okay. Ramai yang sanggup buat apa saja untuk menang. Tetapi sejauh manakah kita sanggup berkorban untuk menang demi negara yang tercinta? Kita dengar, kita lihat dan kita rasai bersama mereka untuk kita modelkan, menjadikan diri kita terbaik. Kerana sesungguhnya kita berhak menjadi hebat. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.